السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-18. Jadi kita sambung rangkap yang kedua daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ucapan pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan dan semua tempat. Maknanya pertama sekali yang mesti kita usahakan ialah menghentikan dosa-dosa yang sahih. Kemudian dalam rangkap yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu mengiringkan as-sayyi'ata, sesuatu kejahatan, al-hasanata, dengan satu kebaikan, tamhuha, nescaya kebaikan tersebut akan memadam kejahatan tadi. Ini satu perkara yang perlu kita ketahui. Maksud Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa walaupun kita tadi dituntut untuk bertakwa, walaupun kita dituntut untuk meninggalkan dosa, tetapi hakikat manusia tadi dia ialah khata'un, amat banyak melakukan kesilapan. Maksud kita tak terlepas daripada dosa, sama ada dosa peringkat awam seperti dosa yang zahir, ataupun dosa di peringkat khawas seperti lintasan, ataupun dosa di peringkat yang lebih tinggi seperti memandang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa tersebut kekal berada pada diri kita. Maka arahan daripada Nabi SAW ialah, setelah kamu tadi berusaha untuk bertakwa, maka jangan sekali-kali kamu menjadi sombong. Kerana apabila kita dah rasa kita dah mula beribadat, apabila kita dah rasa dah mula pergi ke masjid, apabila kita dah mula merasa belajar agama, ataupun apa saja amalan yang kita dah mula buat, maka yang paling takut sekali lah manusia ditimpa dengan penyakit ujub, rasa megah dan bangga diri. Jadi dalam rangkap yang kedua ni, Nabi SAW ingin memberitahu bahawa hendaklah kamu meyakini bahawa as-sayyi'ata, kejahatan, pasti akan terbit daripada diri kamu. Maka hendaklah kamu mengiringkan kejahatan tersebut dengan al-hasanata, satu kebaikan. Tamhuha, nescaya kebaikan tadi akan memadam kejahatan tersebut. Jadi dalam syarah Al-Jawahir Lu'lu'iyah, penulis radhiyallahu anhu berkata, kebaikan tadi seperti bersedekah, salat, puasa, istighfar, zikir dan seumpamanya. Jadi dimaksudkan dengan kejahatan tadi dipadam ialah kejahatan tadi sekiranya telah berlalu 6 jam setelah sesuatu kejahatan dibuat dan seseorang tadi tidak memohon ampun dan beristighfar, maka barulah kesalahan tadi ditulis. Tapi sekiranya seseorang tadi sempat beristighfar, bertaubat, memohon ampun sebelum daripada 6 jam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadam kejahatan tersebut dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi penulis berkata, kejahatan yang dimaksudkan ialah dosa kecil dan dosa besar, kesemuanya sekali.
Tetapi kejahatan ataupun kebaikan yang perlu diusahakan setelah sesuatu dosa besar ialah at-taubatu, taubat secara bersungguh-sungguh. Maka dosa-dosa besar tidak boleh dihapuskan dengan semata-mata kita berwudu, sembahyang sunat dan seumpamanya. Tapi ibadat tersebut boleh meringankan kesan kejahatan dosa besar tersebut. Maka yang kita dah maklum tadi, dosa besar memerlukan kepada taubat secara khusus daripada dosa tadi. Cuma kita kena belajar pula apakah dosa-dosa besar. Kan ada dosa besar yang zahir dan ada dosa besar yang batin. Amma as-saghiratu, adapun dosa-dosa kecil, maka taubat boleh menghapuskan dosa tersebut, meninggalkan dosa-dosa besar, kerana Allah SWT juga menghilangkan dosa-dosa kecil. Dan ibadat itu sendiri kan boleh menghilangkan dosa kecil. Jadi penulis dalam syarahnya menyatakan satu orang manusia yang bernama Nabhan At-Tammar, maksudnya salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia mempunyai kedai dan dia menjual buah tamar. Maka datang seorang perempuan yang cantik membeli daripadanya buah tamar. Maka dia berkata, di dalam kedai saya ni ada buah tamar yang lebih elok lagi. Jadi apabila perempuan tadi masuk ke dalam kedai, maka lelaki tadi cuba menggoda perempuan tersebut dengan menciumnya dan memegangnya, memeluknya. Tapi dia tidak bersetubuh dengannya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah SAW, aku telah melanggar salah satu daripada hukum hudud. Maka hendaklah kamu tadi mendirikan hukum hudud tersebut ke atasku. Maka Nabi SAW berpaling kepadanya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menutup maksiat kamu tersebut jikalau kamu tadi tidak menceritakannya. Kemudian dia tadi mengulang. Akhir sekali Rasulullah tetap berpaling, sehinggalah dia tadi menceritakan apakah kisah yang sebenar berlaku, maksudnya tiada berlaku perzinaan. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, hendaklah kamu tadi pergi berwuduk dengan wuduk yang amat baik. Lalu orang tadi pun pergi berwuduk dan sembahyang bersama-sama Nabi SAW. Maka Allah menurunkan satu ayat, wa aqimis salata tarafain nahar, hendaklah kamu mendirikan salat di dua penghujung siang, maksudnya pada ketika subuh, zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan beberapa jam daripada waktu malam, iaitu maghrib dan isyak. Kemudian dalam Quran tadi Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanat, sesungguhnya ibadat-ibadat yang baik seperti selawat 5 waktu, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan kejahatan yang kita lakukan, maksudnya dosa-dosa kecil. Kemudian orang tadi bertanya kepada Rasulullah apabila ayat tadi turun kepadanya, Ali hadza, adakah ayat ini khusus kepadaku sahaja wahai Rasulullah, maksudnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Qala, bersabda Nabi SAW, li jami'i ummati, bagi seluruh umatku. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengambil wuduk. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang berwuduk dengan wudukku seperti ini, kemudian dia solat zuhur, nescaya Allah SWT akan mengampunkan baginya semua dosa yang dia lakukan antara solat zuhur dan solat subuh. Dan siapa yang solat asar, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu antara solat asar dan solat zuhur tadi. Dan siapa yang solat maghrib, nescaya akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu antara maghrib dan asar. Dan siapa yang sembahyang isyak, diampunkan baginya dosa yang telah lalu sehinggalah solat maghrib sebelumnya. Dan boleh jadi orang tadi tidur pada malamnya, maksud tidur tak sedar diri ya, sampai dia bangun, kemudian dia berwuduk, kemudian dia sembahyang subuh, nescaya akan diampunkan baginya antara solat subuh dan solat isyak tersebut. Dan itu salah satu hadis daripada Nabi SAW menceritakan tentang hasanat, kebaikan seperti semayang, berwuduk, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Dan diriwayatkan sesungguhnya seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang amat besar. Maka apakah yang akan menghapuskan dosa tersebut daripadaku? Maka Nabi SAW bersabda, dosa kamu lebih besar atau langit lebih besar? Maka dia kata, wahai Rasulullah, dosaku lebih besar. Maka Nabi bertanya lagi SAW, dosa kamu lebih besar ataupun kursi Allah SWT? Maka dia kata, dosaku lebih besar. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, dosa kamu lebih besar ataupun arash? Maka dia berkata, dosaku lebih besar. Akhirnya Nabi bertanya, dosa kamu lebih besar ataupun Allah SWT?
maksudnya keampunan Allah. Maka akhir sekali orang tu berkata, afullahi a'zam, keampunan Allah Ta'ala lebih besar. Maka akhir sekali Nabi mengarahkan kepadanya, maksud kalau dah dosa kamu tersangat besar seperti yang kamu katakan, maka Nabi mengarahkannya melakukan beberapa hasanat, beberapa amalan-amalan yang baik. Maka Nabi mengarahkan kepadanya, wa alaika bil jihad fi sabilillah, hendaklah kamu keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku ni adalah manusia yang paling penakut sekali, dia kata. Dia kata, kalau tidak ahli keluarga aku, teman aku, sekiranya aku keluar pada waktu malam, nescaya aku takkan keluar pada waktu malam, kan, untuk qada hajat dan seumpamanya. Kemudian bila dah tak mampu berperang, Nabi arahkan lagi, hendaklah kamu tadi pergi berpuasa, banyakkanlah berpuasa. Maka dia kata, wahai Rasulullah SAW, aku ni sememangnya miskin dan aku tak pernah kenyang dengan mana-mana roti sekalipun. Maksudnya dia memang dah seolah-olah puasa dah tiap-tiap hari. Maka Nabi SAW berkata lagi, hendaklah kamu tadi bangun pada waktu malam. Maka dia kata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ahli keluargaku, kalaulah tidak kerana mereka tadi mengkejutkan aku untuk solat subuh, nescaya aku pun takkan bangun solat subuh. Maksud Nabi cadangkan kepada dia beberapa amalan tambahan untuk menghapuskan dosanya. Semua dia kata tak mampu buat. Akhir sekali Nabi SAW tersenyum, kan, sehingga terzahir gigi-gigi baginda. Maka akhir sekali Nabi kata, alaika bi kalimataini khafifataini, hendaklah kamu mengamalkan dua kalimat yang amat ringan, ala lisani, di atas lidah, thaqilataini fil mizan, yang amat berat di sisi timbangan Allah Subhanahu wa taala, habibataini ila rahman, yang amat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajarkan kepadanya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lalu orang tadi mengamalkannya. Dan diriwayatkan sesungguhnya seseorang hamba apabila berkata la ilaha illallah, maka lafaz kalimat tauhid tadi akan datang ke atas kitab amalannya. Maka kalimat tadi tidak berlalu di atas mana-mana kesilapan, dosa, melainkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, akan memadamnya. Sehinggalah kalimat la ilaha illallah tadi bertemu dengan satu kebaikan yang seumpamanya, lalu dia akan duduk di sebelahnya. Tidaklah diketahui bahawa lafaz la ilaha illallah tadi ialah hasanatnya amat besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali pada siangnya, makanya setelah lafaz la ilaha illallah akan mengampunkan semua dosa yang dilakukan pada hari tersebut. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jadi pertama sekali hasanat yang diajarkan oleh penulis di sini ialah berzikir. Sama ada kita membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau kita membaca lafaz la ilaha illallah. Dan daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, tiada mana-mana lelaki yang bersuci, maksudnya mana-mana individu lah, lelaki ataupun perempuan, bersuci dan mengelokkan penyuciannya, kemudian pergi kepada mana-mana masjid, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menulis sebagai setiap langkah ni kebaikan, dan Allah akan mengangkat dengan setiap langkah tadi darjat, dan Allah Taala akan menghapuskan satu kesilapan dengan sebab hasanat tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, tidakkah aku beritahu kepada kamu ke atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dengannya dosa-dosa kamu dan akan mengangkat darjat kamu di syurga. Maka Nabi mengajarkan kepada kita pertama sekali ialah menyempurnakan wuduk dalam keadaan kamu tadi tak suka. Kan, maksudnya dalam keadaan kita sejuk ataupun seumpamanya, kita tetap juga berwuduk dengan sempurna. Dan yang kedua, banyakkan langkah ke masjid-masjid, menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, solat Jumaat dan seumpamanya. Dan terakhir sekali, wantidharus salati, tunggu semayang ba'da solat, selepas semayang. Dan dalam syarah dinyatakan bahawa ketahuilah, ada dari kalangan hasanat yang menghapuskan dosa yang telah lalu, tidak dosa yang akan datang. Kan, seperti puasa hari Ashura, dia akan menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang telah lalu. Dan setengah daripada ibadat tersebut yang akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang, seperti puasa pada hari Arafah, dia akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Sehingga kan, kalau seseorang tidak melakukan apa-apa dosa, nescaya malaikat tidak akan menulis dosa tersebut.
Dari itu beberapa riwayat lah yang dinyatakan tentang fadilat seseorang tadi melakukan kebaikan. Jadi dalam ungkapan yang kedua ni, Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita bahawa sehebat mana sekalipun kita punya amalan, kan, setinggi mana pun kita punya zikir, kan, sebanyak mana lah Quran yang kita baca, kita hafal sekalipun, ketahuilah bahawa kita tak boleh terlepas daripada as-sayyi'ah, kejahatan. Maka kita dituntut untuk sentiasa memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar setiap hari. Jadi hasanat tadi akan menghapuskan dosa sekiranya dosa tersebut tidak berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi penulis kata dalam syarah ni, sekiranya ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka dosa tersebut tidak boleh dihapuskan melainkan dengan seseorang tadi meminta halal, berserta menyatakan apakah kezaliman yang telah dia lakukan, sekiranya mungkin dan sekiranya tidak menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Wa illa, dan sekiranya tidak, kan, maksudnya sekiranya dia tadi dah tak mampu nak jumpa orang yang dah mati, ataupun sekiranya dia cerita takut orang tu semakin marah, akan menyebabkan fitnah yang lebih besar, maka penulis kata di sini, fal marju, maka yang diharapkan juga, kan, kalau tak mampu tadi, kifayatul istighfar, memandailah seseorang tadi beristighfar sebanyak-banyaknya, wad du'a lahu, dan berdoa kepada orang yang dia zalimi. Dari itu ialah ungkapan kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setelah kita tadi ingin berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama hendaklah kita tadi bertakwa. Maksudnya kita berniat meninggalkan dosa dan kita berniat bersungguh-sungguh melaksanakan segala arahan. Iaitu arahan pertama sekali diajarkan kepada kita ialah berzikir mengingati Allah. Kemudian setelah kita tadi bertakwa, meniat untuk bertakwa tadi, maka dalam ungkapan yang kedua ni Nabi SAW nak beritahu kepada kita, kamu mesti akan melakukan dosa. Maksudnya bukanlah apabila kita dah niat bertakwa, maka serta-merta kita dah jadi malaikat. Tak. Bahkan dosa akan banyak lagi kita ketahui. Dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang kita tak sedar, kesilapan yang kita tak sedar. Maka itulah sebabnya kita dituntut untuk membuat amalan baik sebanyak-banyaknya. Sehinggalah sampai kepada penghujung yang dinyatakan dalam ungkapan ketiga Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Inilah hasil yang perlu kita lihat pada diri kita sekiranya kita tadi mula bertakwa dan mula beramal, mula berada di atas sirat mustaqim, mula berjalan di atas amalan yang diberikan secara zahir dan batin, maka hasilnya mestilah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu tadi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi sekiranya kita tadi dah beramal, kita dah berusaha bertakwa, tapi belum keluar akhlak yang baik, maka ada kekurangan pada amalan seseorang tadi. Dari dinyatakan dalam hadis dalam syarah ni, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, tiada satu perkara pun yang diletak di atas timbangan yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang baik akan mencapai darjat yang tinggi, seperti mana orang yang memperbanyakkan solat dan orang yang memperbanyakkan puasa. Maka ditanya Nabi Muhammad SAW tentang apakah amalan yang paling banyak sekali memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Nabi SAW berkata, taqwa Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa husnul khuluq, dan orang yang baik akhlaknya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling baik dari kalangan kamu, ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu ma u'tiyal mar'u al-khuluqal hasan, perkara paling afdal yang Allah kurniakan kepada seseorang manusia ialah akhlak yang baik. Dan daripada Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang diberikan husna suratin, rupa paras yang elok, wa khuluqan hasanan, dan akhlak yang baik, wa zawjatan salihatan, dan isteri yang salihah, faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah, maka sesungguhnya orang tadi telah diberikan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Sayyidina Junaid radhiyallahu anhu, dia berkata, terdapat 4 perkara yang akan mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang paling tinggi sekalipun amalannya kurang dan sekalipun ilmunya kurang. Pertama sekali ialah al-hilm, maksudnya menahan kemarahan. Maksudnya apa saja orang yang
gangguan yang dilakukan kepadanya, maka dia boleh menahan kemarahan tersebut. Kedua, bertawaduk, merendah diri, wassakha, dan pemurah. Dan terakhir sekali, wa husnul khuluq, dan seseorang tadi mempunyai akhlak yang baik. Dalam hadis Nabi SAW berkata, khoslatani la yakunani fi mu'minin. Ada dua sifat yang mustahil berada pada orang yang beriman. Maka Nabi berkata dua sifat tersebut ialah su'ul khuluq, akhlak yang jahat, wal bukhl, dan sifat yang amat bakhil. Dan Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala anhu berkata, setengah daripada tanda jahat ni akhlak seseorang, maksud suami, dia kata, apabila dia masuk kepada ahli keluarganya, mereka dalam gembira, sedang ketawa, tiba-tiba apabila dia masuk saja semua lari kerana takutkan daripadanya. Maksudnya kerana dia tadi amat garang, kerana dia tadi bengis ataupun seumpamanya. Dan dia kata setengah daripada jahat ni akhlak seseorang ialah kucing lari daripada orang tersebut. Dan sehingga ke anjing lari panjat dinding kerana takut daripada orang tersebut. Maksud itu tanda. Maksud kita dapat menilai diri kita, kalau kita memang ada sifat binatang buas, memang kita ada sifat harimau, dan kita ada sifat binatang-binatang yang ganas tadi, maka kucing pertama sekali akan lari daripada diri kita. Dan dikatakan kepada Imam Zunnun al-Misri, siapakah manusia yang paling banyak sekali kerunsingannya? Maka Imam Zunnun al-Misri berkata, aswa'uhum khuluqan, manusia paling jahat sekali akhlaknya. Dan itulah penutup kepada ungkapan yang terakhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tadi berusaha mencapai kepada hujung perjalanan. Maksud sekali kita lihat kepada tingkatan nafsu yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan seumpamanya. Tingkatan nafsu tersebut dia merujuk kepada perubahan akhlak seseorang. Jadi semakin baik akhlak seseorang, dan semakin banyak sifat mulia yang ada pada diri seseorang, maka semakin tinggilah tingkatan nafsunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu perkara yang amat penting yang mesti kita nilai. Maksudnya bukanlah ibadat tadi itu dituntut kerana semata-mata ibadat. Dan ibadat tadi dituntut kerana nak mencapai kepada sifat seperti bersyukur, seperti sabar, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Asr itu yang terakhir sekali, dan nak dicapai ialah wa tawassaw bis sabr. Ialah kita tadi berpesan-pesan agar bersabar. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada kita ketakwaan dan amalan-amalan yang baik, dan moga-moga kita dikurniakan dengan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang berada di dalam talian dan yang hadir bersama-sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.